Salam sejahtera. Azmin Ali. Oh, Azmin Ali. Daripada seorang pengkhianat, daripada pikir dan Pakatan Harapan, kini mengintai peluang dalam parti Bersatu pula. Oh, Azmin Ali. Oh, Azmin Ali. Apa sudah jadi dengan masa depan politik kamu? Itu pantun netizen kepada Azmin Ali. Jika parti Bersatu pecat Azmin, Bersatu akan kuat semula. Itu kenyataan yang amat dalam, amat berkesan yang mungkin ramai orang mahu dengar. Jika Anda salah seorang daripada peminat politik, Anda pasti mahu tahu. Adakah jika Azmin dipecat oleh parti Bersatu, Bersatu akan kuat semula? Baru-baru ini kontroversi panas sekali timbul sekali lagi di dalam parti Bersatu. Apabila pemimpin utama parti Bersatu Wan Saiful Wanjan mengungkit dan mencungkil semula isu panas video panas Azmin Ali. Hari ini, benarkah Azmin Ali perlu dipecat? Tinggalkan komen Anda. Saudara, salam perpaduan, salam madani kepada semua. Hari ini kita mau masuk topik yang berapi-api dalam politik Malaysia. Kalau Bersatu pecat Azmin Ali, bolehkah parti itu jadi kuat semula? Ramai yang garu kepala sekarang, sebab nampak macam pelik kan? Bila parti nak buang orang kuat sendiri. Tapi bro, kadang-kadang nak bina rumah baru kena roboh dulu dinding yang reput. So, jom kita bedah habis-habisan isu ini. Gaya kita santai, tajam, berfakta. Siapa Azmin dalam parti Bersatu sebenarnya? Adakah Azmin membawa satu perkara yang mulia ataupun satu perkara yang dikatakan sebagai sumpahan? Kita start dulu dengan background beliau. Azmin Ali ini bukan calang-calang orangnya bro. Dia antara mastermind politik Malaysia moden. Beliau bekas Menteri Besar Selangor, bekas orang kanan Anwar. Kemudian dia berpaling tadah masa langkah Sheraton tahun 2020, 5 tahun yang lepas. Dan akhirnya jadi orang penting dalam parti Bersatu pula. Sekarang ini dia pegang jawatan Setiausaha Agung Bersatu. Dalam hierarki parti, dia bukan sekadar orang belakang takbir. Dia otak strategi, penyusun gerak, dan juga penghubung kepada geng lama PKR yang lari macam reformasi dulu. Tapi bro, macam pepatah Cina cakaplah kan, kalau dua naga bernafas dalam satu gua, salah satu mesti keluar. Begitulah juga dalam Bersatu sekarang ini. Konflik dalaman Bersatu yang makin meletup. Dalam parti Bersatu sekarang memang nampak jelas ada dua arus besar. Arus yang pertama dipanggil Kem Muhyiddin yang masih mau mengekalkan Azmin sebab loyal masa langkah Sheraton. Kem kedua pula ialah kem akar umbi yang merasa Azmin ini dah jadi beban, terlalu dominan dan mula bawa perangai politik belakang pintu. Wan Saiful misalnya dah pernah hentam terang-terangan Azmin. Katanya, orang yang pernah rosakkan parti lain tidak boleh dipercayai jaga parti baru. Keras tu bro, keras. Itu dakwaan paling keras. Tapi apa kan boleh buat kan? Itu realitinya. Lagi parah bila muncul desas-desus kononnya Azmin cuba kumpul tanda tangan nak gulingkan kepimpinan Muhyiddin. Kalaulah betul memang Game of Thrones versi Bersatu kan? Ini semua adalah wayang politik murahan. Tapi semua ini menunjukkan Bersatu tengah retak dari dalam. Bukan sebab lawan dari luar. Malangnya sebab ego dalaman dan politik selimut. Bukan daripada orang lain. Jangan salahkan pula DAP. Yang paling kecewa ada orang sanggup menyalahkan DAP. Entahlah, asik-asik salah DAP. Saudara, bro, guys, kalau Bersatu berani pecat Azmin Ali, persoalannya apa jadi?
Sekarang kita masuk bahagian yang paling panas. Bro, kalau Bersatu betul-betul berani pecat Azmin, apa akan jadi? Ini dia. Pertama, parti akan terkejut sekejap lah. Tapi tak apa, terkejut sekejap lebih baik daripada terkubur selamanya. Betul tidak? Lebih baik terkejut sekejap daripada terkubur selamanya. Kan itu lebih elok. Macam orang minum kopi pekat lah lepas tidur. Bangun saya terus terkejut kan bila minum kopi pekat. Tapi pasti ada kejutan dalaman. Mungkin ada ahli keluar parti, mungkin ada yang sabotaj. Itu sudah pasti. Terutamanya para geng-geng suku Sakat, Macai dan pengikut setia Azmin Ali. Tapi selepas ribut reda, Bersatu akan dapat peluang baru. Yang pertama, parti nampak berprinsip. Orang luar akan kata, oh, Bersatu ni berani membersihkan imej sendiri. Kedua, hilangkan imej toksik. Azmin Ali ni walau sehebat manapun masih dibayangi kontroversi lama. Banyak kontroversi lama yang menjadi beban kepada Azmin Ali tentang yang sudah dinyatakan oleh Wan Saiful Wanjan, seperti video panas, tentang sikap beliau yang telah pun mengkhianati PKR, dan macam-macam lagi lah. Ini menjadi beban liability kepada parti Bersatu. Ketiga, buka ruang kepada bakat baru. Masa ini adalah masa yang tepat untuk melahirkan pemimpin muda Bersatu boleh naik. Macam Syed Saddiq dulu masa dalam Bersatu, walau dia dah keluar sekarang. Pendek kata, pemecatan boleh jadi reset button untuk parti Bersatu. Kan? Yalah, Muhyiddin kan selalu sebut dulu, kalau aku tekan button, aku tekan button, runtuh nih katanya. Sekarang lah mungkin waktunya untuk tekan button, kan? Saudara, bro, guys, kenapa Azmin jadi beban? Bro, kita cakap jujur sajalah. Jujur saja kita cakaplah. Azmin ni pandai politik. Dia pandai politik. Tapi gaya dia bukan jenis rakyat friendly. Dia bukan macam Anwar yang ada aura kasihan dan karisma rakyat. Atau macam Zahid lah yang ada sentuhan akar umbi. Azmin ni lebih kepada strategis elit. Orang yang kuat di bilik mesyuarat, bukan di padang ceramah. Masalahnya, dalam politik Malaysia sekarang, pengundi tak peduli strategi licik kalau muka kau dah sinonim dengan pengkhianatan. Dan itulah stigma yang Bersatu kena tanggung selama Azmin ada. Setiap kali Bersatu buat sidang media, komennya mesti ada, ini parti pengkhianat yang dulu jatuhkan PH kan? So, nak tak nak Bersatu kena pisahkan diri daripada imej itu. Dan langkah pertama, buang simbol masa lalu, Azmin Ali. Kesan positif jangka panjang. Kalau Bersatu berjaya buat pemecatan ini dengan strategi betul, banyak kesan positif boleh jadi. Pertama, parti akan nampak tegas dan bersih. Rakyat suka tengok parti yang tak tunduk pada individu. Kedua, kita dapat tarik semula pengundi muda. Generasi Z dah lama muak dengan politik lompat dan pengkhianatan. Imej Muhyiddin boleh pulih. Itu ketiga. Kalau Muhyiddin berani ambil tindakan terhadap Azmin, dia boleh tonjolkan diri semula sebagai pemimpin berintegriti, bukan boneka sesiapa. Keempat, PAS pun akan lebih senang hati sebab mereka memang lama tak ngam dengan gaya Azmin yang politik bandar elit. So, semua pihak untung kalau diurus dengan bijak. Tapi risiko kalau tersilap langkah. Tapi saudara-saudara, bro, guys, jangan happy dulu. Kalau Bersatu tersilap langkah, bom macam bom, boleh jadi sesuatu yang dahsyat. Pertama, penyokong Azmin mungkin keluar beramai-ramai. Ini boleh buat Bersatu makin kecil. Kedua,
media akan spin naratif perpecahan. Headline-nya tentu akan paling besar, bersatu berpecah lagi. Habis semua usaha pembersihan tadi. Ketiga, kalau tiada pelapis kuat, parti boleh hilang arah. Orang ramai akan tanya, siapa ganti Azmin Ali? Kalau jawaban itu tak meyakinkan, image parti boleh runtuh balik. Makanya atau maknanya pemecatan ini bukan soal berani semata-mata, tapi soal strategi politik yang teliti dan komunikasi yang bijak. Sebagai simbolisnya, Azmin sebagai beban sejarah. Dalam dunia politik, setiap parti ada masa buang begasi lama. UMNO buang Najib, PKR buang geng lama Azmin, PAS tinggalkan serpihan amanah, dan sekarang tiba giliran bersatu. Itu pun kalau beranilah. Kan? Pemecatan Azmin akan jadi simbolik bahwa kami tak lagi parti pengkhianat. Kami dah jadi parti yang matang. Dan kalau bersatu boleh bawa naratif ini, mereka boleh muncul semula sebagai parti Islam Melayu yang lebih bersih, lebih stabil, dan tak terikat dengan sejarah tahun 2020. Jadi, bro, kesimpulannya macam inilah. Kalau bersatu pecat Azmin, ya mereka boleh jadi kuat semula. Tapi hanya kalau langkah itu diiringi dengan 3 perkara ini. Pertama, kepimpinan baru yang kuat dan bersih. Kedua, komunikasi politik yang cerdik dan tenang. Dan yang ketiga, strategi untuk pulihkan keyakinan pengundi muda dan Melayu bandar. Kalau semua itu berjaya, bersatu bukan saja kuat semula, tapi boleh jadi semula parti penentu kuasa dalam politik Malaysia. Tapi kalau tersilap langkah, habislah bro. Parti ini mungkin pecah 2 macam PKR dulu. Okeylah bro. Sebagai ulasan penuh hari ini, tolong bantu saya share video ini. Jika bersatu pecat Azmin, bersatu akan kuat semula. Kalau kau setuju atau tidak, tinggalkan komen Anda. Kau setuju atau tidak, tulis komen Anda di bawah. Sebab politik Malaysia ni macam drama Netflix. Kadang-kadang yang kita tak sangka itulah ending sebenar. Kalau kau suka gaya politik santai macam ni, tekan like, share dan subscribe channel Nazilin Unity. Kita teruskan perjuangan dengan ilmu dan lawak politik yang berapi. Jumpa lagi. Bye-bye. Hello guys, ini ialah walkie-talkie Bofeng BF888S. Dapatkannya di Shopee, murah. Guys, ini ialah headphone Onikuma K2 Pro. Hebat, luar biasa, cantik dan murah. Dapatkannya di Shopee. Guys, ini ialah power bank Mozom PB149. Murah, hebat, dan dapatkannya di Shopee sekarang. Guys, ini ialah Shocks Open Swim Pro. Headphone yang hebat, kualiti hebat, tahan air. Dapatkannya di Shopee. Guys, ini ialah headphone One Audio E70 Fusion. Dapatkannya di Shopee, murah sekarang.